guys, bersama saya lagi dalam Orang The Channel. Ini dia berita menggempakan dan mengejutkan. Apabila individu ini sudah sekian lama berdiam diri, akhirnya dengan tidak semena-mena hari ini beliau pula membuat satu kenyataan yang amat mengejutkan. Dan saya percaya individu ini adalah seorang yang sangat dibenci. Dia dibenci oleh rakyat ya di seluruh Malaysia. Dan tidak lain tidak bukan, ini adalah Azmin Ali, sahabat semua, pengkhianat nombor 1 yang menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan. Dan hari ini sekali lagi beliau membuat kenyataan yang mana dikatakan Azmin setuju untuk gulingkan kerajaan. Wow, inilah dia sahabat semua. Ya, sekali mengkhianat pasti akan mengkhianat sekali lagi. Karena apa? Karena mereka sudah kerana kesiukan ya untuk berkhianat dan sebagainya. Jadi apakah kenyataan daripada Azmin Ali sehingga beliau mengatakan setuju untuk menggulingkan kerajaan ataupun menukar kerajaan yang ada pada hari ini? Ini kenyataannya, katanya tukar kerajaan dibenarkan selagi tak langgar perlembagaan. Wow, ada saja dalil yang sudah boleh dikeluarkan oleh Minbrit ini ya. Inilah dia. Jadi apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali, katanya pertukaran kerajaan persekutuan tidak salah selagi ia dibenarkan di sisi perlembagaan persekutuan dan undang-undang, kata pengurusi Perikatan Nasional Negeri Selangor Azmin Ali. Katanya lagi, pertukaran kerajaan dan pemimpin di peringkat pusat bukan satu perkara luar biasa. Bukan satu perkara luar biasa. Ini adalah perkara luar biasa. Tidak pernah berlaku, tetapi karena pengkhianat-pengkhianat seperti Azmin Ali dan geng-geng daripada Muhyiddin mengkhianat menjadi luar biasa. Tapi bagi mereka itu adalah luar biasa. Sebab seperti yang saya katakan, sekali mengkhianat mereka akan mengkhianat berkali-kali lagi karena mereka sudah ketagih mengkhianat. Itulah umpamanya sahabat-sahabat semua. Ataupun perkara tidak boleh dilakukan karena perlembagaan membenarkan untuk sebuah kerajaan dirombak apabila kerajaan gagal untuk memenuhi aspirasi rakyat. Mereka cuba memusingkan segala fakta di sana. Kalau perombak kerajaan itu dia ada tempo 5 tahun. Apabila 5 tahun kalau rakyat tidak bersetuju atau merasakan kerajaan itu gagal, harus ditukar, bukannya di tengah-tengah jalan. Tapi sekarang ini mereka ada dalil sudah, karenanya pertukaran itu selagi tidak menyalahi undang-undang dibolehkan. Ini kata-kata daripada pengkhianat sahabat-sahabat semua. Katanya lagi, apabila kerajaan dibentuk selepas PRU ini tidak mampu untuk selesaikan isu rakyat, maka keluhan ini akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan di kalangan pimpinan dan ahli parlimen mewakili di kawasan masing-masing. Selagi ia terikat dengan peruntukan perlembagaan dan undang-undang, ia boleh dilakukan, katanya kepada pemberita selepas menghadiri ke majlis rumah terbuka. Sambutan Aidilfitri anjuran Dun Gombak Setia di Gombak Selangor hari ini. Bekas ahli parlimen Gombak itu berkata demikian ketika ditanya mengenai urah-urah kerajaan perpaduan hari ini di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim bakal ditumbangkan. Memang sudah jiwa pengkhianat ya. Ini memang sudah jiwa pengkhianat. Jadi Azmin yang merupakan bekas timbalan Presiden PKR antara tokoh penting dalam pertukaran kerajaan PS pada 2020 menerusi langkah Sheraton. Ketika ditanya bila jangkaan kerajaan ini bakal ditumbangkan, Azmin berkata rakyat akan menentukan perkara itu. Itu kata-kata daripada pengkhianat. Jadi sasar kepada rakyat, inilah keluhan rakyat pada hari ini. Kerajaan tidak mampu untuk selesaikan isu rakyat. Mereka lebih bercakap daripada bertindak, seolah-olah mereka terputus daripada realiti situasi keluhan masalah rakyat, katanya lagi. Sementara itu Azmin yang juga bekas Menteri Besar Selangor yakin sasaran PAS bahwa 33 kursi di DUN bakal dimenangi PN pada pilihan raya negeri di Selangor boleh dicapai. Dan itu bagi saya boleh dicapai karena dalam PRU 15 pun kalau kita teliti data undi telah diwartakan oleh pihak Ispiar, kita telah menang 14 kursi DUN katanya. Di 9 kursi DUN yang kita kalah kurang daripada 50 undi, ada yang beza majoriti 10 undi saja. Maknanya kita hanya perlukan dalam
1.000 hingga 2.000 undi sokongan dengan situasi semasa. Saya yakin kursi-kursi ini boleh ditawan di PN oleh Perikatan Nasional katanya lagi. Ini menjadikan jumlah dalam tangan 23 kursi Dun, dan untuk capai lebih 30 kursi satu perkara boleh diusahakan. Inilah hasrat di Selangor katanya. Sebelum ini dilaporkan PN menyasarkan memenangi 33 daripada 56 kursi Dun Selangor pada PRI yang dijangka diadakan selewat-lewat Julai ini. Setiausaha PAS Selangor Roslan Muhammad Zahir berkata, keyakinan PAS itu berdasarkan sokongan pengundi terutama kaum Melayu kepada PN semasa PRU yang lalu. Wow, ini dia antara kenyataan terkini daripada kaki pengkhianat, kepala pengkhianat daripada parti PKR sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Ya, beliau merasa dan memberikan pandangan kononnya ya kerajaan yang gagal ini harus ditumbangkan oleh rakyat. Ya benar, rakyat yang harus menukar kerajaan melalui undi pada PRU ya, pada pilihan raya, tapi bukan digulingkan, ditepuk atapnya ya pada masa sekarang. Karena kita tahu setiap pengundian itu selepas selesainya pilihan raya dia ada tempo 5 tahun. Dalam tempo 5 tahun itulah rakyat menilai sama ada kerajaan itu gagal, pemimpin ini gagal, Perdana Menteri itu gagal atau tidak. Sekarang ini kerajaan hanya berusia 5 ke 6 bulan, tetapi mereka sudah kepanasan, mereka sudah mula ketakutan dan memula untuk membuat fitnah. Kononnya kerajaan ini gagal, kononnya pemimpin Perdana Menteri kita gagal, zalim dan sebagainya. Sedangkan sahabat-sahabat semua, apa yang Datuk Seri Anwar lakukan sekarang ini lebih untuk mengutamakan rakyat. Agenda rakyat itu diutamakan dibandingkan dengan berpolitik sepanjang masa seperti yang dilakukan oleh pengkhianat negara daripada Parti Perikatan Nasional, khususnya seperti Azmin Ali yang pernah mengkhianat partinya sendiri, yaitu Parti Keadilan Rakyat. Jadi seperti yang saya katakan sahabat semua, sekali mengkhianat pasti akan mengkhianat sekali. Sekali lagi. Karena apa? Karena mereka begitu kesiukan, sudah begitu ya mungkin ketagih untuk berkhianat, sahabat-sahabat. Itulah mungkin yang mereka alami. Ditambah pula dengan pemimpin mereka sekarang ini yang terpalit dengan skandal-skandal rasuah, dikatakan telah menerima jutaan ringgit, sahabat semua. Mungkin inilah antara sebab mereka begitu terdesak sekali ya untuk menggulingkan kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi ya kita dengar di sana, di luar, di sana sini bahwa rakyat sendiri menyokong kerajaan yang ada hari ini. NGO mula membuka mata untuk memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan ini. Bukan saja, tapi pihak istana ya, pihak istana seperti Raja Johor, Sultan Johor ya, yang di Pertuan Agong juga pernah bertitah ya, kerajaan ini biarlah melakukan kerja mereka, menghabiskan 1 penggal atau 5 tahun pemerintahan mereka, sahabat-sahabat semua. Namun inilah yang berlaku apabila pengkhianat rasa tergugat ya, merasa takut untuk masuk penjara karena kluster-kluster atau terbongkar pendedahan, maka inilah dalil-dalil yang mereka keluarkan. Segalanya dibolehkan asalkan mereka yang buat. Orang lain buat tidak boleh. Inilah dasar pengkhianatan, pengkhianatan di dalam negara kita. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana Anda sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Dapat Channel. Sekiranya Anda sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti pengkhianat nasional ya, walaun lebay-lebay, geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau, sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.